inisiatif membangunkan dasar revolusi perindustrian keempat ataupun IR 4.0 dilihat sebagai antara komitmen kerajaan untuk mempersiapkan masyarakat dan juga perniagaan untuk berdepan dengan cabaran dan untuk memanfaatkan peluang yang ada, dan untuk menuju ke arah membentuk visi dan juga misi negara. Seiring dengan dasar ini, tak boleh dinafikan sebenarnya kita memerlukan tenaga kerja yang berpengetahuan dalam IoT ataupun the Internet of Things. Dan sekarang ni kalau kita tengok banyak syarikat, startup khususnya, yang sudah pun membangunkan platform dan produk IoT untuk kemudahan pengguna-pengguna. Tapi persoalannya hari ini adalah di mana kedudukan kita sekarang ni berhubung penggunaan IoT dan bagaimana trend IoT di Malaysia dan juga di peringkat global. Baik, bersama dengan kami hari ini adalah pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Favourite Sendirian Berhad, Dr. Mazlan Abbas. Apa khabar Dr. Sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama kami dalam podcast Bosan hari ini membincangkan IoT di Malaysia dan juga di peringkat global. Baik, kalau kita berbincang tentang IoT, mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya kewujudan IoT bukan sahaja di Malaysia, bukan sahaja tempatan, tetapi juga di peringkat antarabangsa di seluruh dunia. Jadi boleh Doktor kongsikan sedikit apa sebenarnya itu IoT dan juga sejarah IoT itu sendiri? Okey, pertama kali kita kena tahu sebenarnya di Malaysia ni bila sebenarnya kita kenal perkataan IoT ni. Saya selalu lihat kembali kepada Google Trends. Kalau kita pergi Google Trends, kita akan check the term IoT dan negara kita Malaysia. Sejak bila kita try to Google lah, maknanya apabila kita nak tahu sesuatu, selalunya kita akan gunakan cikgu Google lah. Bila kita gunakan Google, kita type IoT, kita lihat Malaysia ni baru nak kenal pada tahun 2015. Barulah kita secara peningkatannya agak tinggi. Selepas itu baru kita ramai dia punya term Google ni digunakan untuk search di Malaysia. Tapi sebenarnya perkataan IoT ni diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Itu paling awal. Jadi kita lihat 21 tahun lamanya perkataan IoT ni telah diperkenalkan. Dan kalau kita lihat dia punya sejarah dia agak pelik sikit. Saya sebagai ceritakanlah, macam Kevin Ashton ni dia bekerja dengan Procter & Gamble. Dia sebagai dalam R&D-nya, dan dia lihat ada satu masalah. Procter & Gamble dia ada satu stok banyak dalam kes ni lipstick lah. Bagi contoh, lipstick ni dia tak tahu warna kuning dan macam-macam warna lah lipstick ni kan. Dia tak tahu stoknya berapa banyak. Ada yang dekat kedai ataupun dekat gudang, berapa banyak yang masih lagi tersimpan dan sepatutnya di stok kan. Jadi dia fikirkan mesti ada cara yang baik untuk mengesan memantau keadaan stok tersebut. Jadi apabila dia pula founded Auto ID di MIT sebagai research, dia dapat grant daripada Procter & Gamble itu sendirilah untuk membuat satu research bagaimana untuk memantau stok-stok ini. Jadi dia menggunakan teknologi RFID ketika itu. Jadi banyaklah pembentangan yang telah dibuat. Pada awalnya dia sebut smart packaging lah, konsep of network of things lah, network of bits lah. Jadi ini tidak begitu menarik pada dia. Jadi persembahan dia pertama dia apabila dia buat presentation untuk konsep ini, dia guna Internet of Things. Itulah asalnya bila penggunaan IoT ini digunakan. Jadi pada awalnya lah, pada 19 awal-awalnya ramai yang tidak menggunakan lah, dari 1999 hingga 2005 lebih kurang lah. Tapi disebabkan Twitter masa tu dah berkembang pada 2008. Jadi dalam Twitter ni kita tak boleh lah tulis Internet of Things panjang-panjang, dia nak guna perkataan pendek, jadi dia tulis IoT. Jadi IoT ni jadi akronim yang kita gunakan sekarang lah. Tapi kalau kita lihat alat IoT itu sendiri, dia lebih awal sebenarnya. Sebelum lagi Kevin Ashton menyebut IoT itu sendiri. Hanya orang tak sebut perkataan IoT itu. Sebagai contoh lah, antara yang terawal sekali pada tahun 1982. Ini oleh di Carnegie Mellon University. Mereka asalnya daripada David Nichols lah. Dia katakan, dia pelajar di situ, dia katakan susah nak tahu
stok Coca-Cola dalam vending machine tu. Jadi dia nak pergi turun daripada tingkat 4 dan sebagainya, maka masalah lah. Bila tiba di sana stok Coca-Cola tu dah habis. Jadi macam mana dia nak memantau vending machine ni? Berapa banyak ada kod dalam tu. Jadi dia membuat menggunakan ARPANET. ARPANET adalah salah satu network rangkaian yang paling awal dalam internet. Jadi dia bersama kawan-kawan dia membangunkan satu sistem yang boleh memantau vending machine ni daripada jauh. Itu 1982. Dan kalau kita lihat pada 1990, itu lebih awal juga. 1990 ada pula seorang yang dipanggil John Romkin. John Romkin ni dia apa yang dia lakukan ialah dia menggunakan toaster ni, tempat bakar roti tu kan saja ya. Jadi dia gunakan macam mana nak on off kan, dia switch on dan switch off untuk bakar roti lah. Itu adalah alat dia panggil internetnya toaster yang pertama di dunia. Jadi selepas itu kita akan lihat banyak lagi yang telah dibangunkan. Jadi kita lihat LG dia buat smart fridge untuk peti besi, peti ais yang pintar. Tapi harga masa tu $20,000. Siapa nak beli kan, mahal agaknya. Jadi lepas tu kita tengok Fitbit lah. Dan sekarang kita dah lihat banyak perkembangan yang telah berlaku sekarang. Penggunaannya telah daripada consumer jadi kepada pada industri lah. Jadi perkembangan tu agak jauh, lama, hanya mungkin kita sekarang baru kita mengenalinya lebih rapat. Jadi penggunaan IoT ni sebenarnya di Malaysia kita pada awal 1990-an lah, kita guna IoT ni disebut M2M sebenarnya masa tu, machine to machine. Jadi machine to machine ni ialah digunakan untuk menyambungkan ATM machine yang kita nak buat pengeluaran duit dan sebagainya kan. So dia ada satu alat yang di sana yang akan menghantar data. Jadi dia menggunakan GPRS masa itulah, 2G, second generation network. Itu paling awal lah penggunaan IoT di Malaysia masa itu. Baik, kalau Dr. Mazlan sebutkan tadi tentang sejarah IoT itu sendiri dan macam mana IoT itu di Malaysia di peringkat tempatan, macam mana pula trend IoT di Malaysia yang Dr. lihat dalam beberapa tahun kebelakangan ni? Maksudnya apa agaknya perubahan yang dapat dilihat? Ada progression tak di Malaysia ni? Jadi kalau kita lihat penggunaan awal digunakan oleh telco sebenarnya, dia awal telco macam saya kata tadi, dia menggunakan machine to machine lah, machine ATM, dia nak baca meter daripada electricity, dia menggunakan vehicle tracking. Ini semua guna teknologi yang macam SMS masa tu, GPRS, rangkaian internet yang agak rendah lah, 64 kilobit per saat. Tetapi telco dia lebih fokus kepada bagaimana dia boleh menjual SIM card, machine to machine SIM card tu. SIM card kita tu dulu untuk voice, tapi untuk sekarang untuk data. Disebabkan dia rasakan sekarang banyak barang sepatutnya akan disambungkan kepada internet lah. Jadi tetapi selepas tu perubahan telah berlaku sebab rangkaian pun banyak dah berubah. Kita tengok second generation, third generation sampai fifth generation. Di antara evolusi rangkaian kita lihat rangkaian seperti LP1, Low Powered Wireless Area Network, seperti NB-IoT, dipanggil Narrowband IoT ni, dia license band, digunakan oleh telco lah sendiri. Ada juga Sigfox, ada juga operator yang menjalankan gunakan rangkaian Sigfox, ada juga yang dipanggil LoRa. Ini antara yang rangkaian terbaru lah. Dan kalau kita lihat, kita punya trend pula perubahan, saya tengok kita menekankan IoT pada tahun 2014. 2014 tu kita melancarkan National IoT Strategic Roadmap. Ya, dalam roadmap tersebut untuk menekankan bahawa kita nak menjadikan satu hub di serantau kita ni IoT, dan kita nak membangunkan ekosistem dan menggunakan talent kita supaya apa yang IP kita yang kita dah ada, kita boleh membangunkan teknologi kita dari dalam negara sendirilah bagi pengeluar. Jadi itu adalah tujuan National IoT Strategic Roadmap.
Tapi dalam along the way ni, kita lihat dalam sejarah ni, kita lihat 2016 tu World Economic Forum telah memperkenalkan perkataan Industrial Revolution ataupun Fourth Industrial Revolution. Jadi di sini kita merasakan bahawa sebenarnya bukan IoT itu sendiri, tapi ada banyak teknologi yang memberi kita transformasi yang agak besar. Jadi segi AI, Big Data Analytics, robotik dan sebagainya. Jadi kita rasakan bahawa Malaysia juga kena ikut sama. Jadi pada tahun 2018, Malaysia melancarkan Industry Forward. Industry Forward ni tapi dia lebih tekankan kepada sektor manufacturing lah, perkilangan. Jadi tapi dalam masa tu kita rasakan dalam sektor perkilangan ni dia hanya terhad ajalah. Kalau dikatakan Fourth Industrial Revolution, dia sepatutnya merangkumi banyak sektor seperti healthcare, education, commercial dan sebagainya. Dia mesti masuk pada sektor-sektor industri yang lain. Jadi kerajaan pun merasakan bahawa ini mungkin kita paksa kembangkan. Jadi pada 2020 kita lihat Malaysia melancarkan melancarkan MySTIA, Science Technology Innovation Economy. 10 dia panggil, maknanya 10 teknologi fokus dan 10 economic area. Dan di situ dia juga akan menerangkan di mana IoT diperlukan untuk membangunkan beberapa sektor. Jadi penumpuan. Jadi kita rasakan sepatutnya kita menumpukanlah daripada kita membuat macam-macam tanpa tujuan, fokus dan sebagainya. Jadi pada 2020 kita tahu bahawa kita dapat kesan pandemik ini menyebabkan kita terasa ada satu gap yang agak besar. Sebab kalau kita lihat nak beralih daripada Industrial Revolution 3 ke 4, 3.0 tu memerlukan internet. Dan sebelum kita mengatakan IoT itu sendiri di era 4.0. Jadi kalau sebelum masuk ke 4.0 tu 3.0 tu perlu ada. Jadi internet tu adalah basis yang amat diperlukan. Dan ketika itulah kita merasakan pada 2020 ada orang ada internet, ada kelajuan dia laju, ada kelajuan dia rendah. Jadi rasa macam ada kelemahan di situ, dia gap. Jadi kerajaan pun lancarkan My Digital kan 2021 awal tahun ni. Jadi My Digital tu untuk menaikkan taraf kita punya penggunaan internet dan digital. Itu adalah basis untuk IR 4.0. Jadi barulah kita lihat pada bulan yang lepas 2021 kita pula melancarkan National 4IR Policy. Itu lebih merangkumi ke semua bidang dalam IR 4.0. Itu pentinglah sebab pada saya IoT ni dia sebagai core element untuk collect data dan sebagainya. Jadi macam application macam AI semuanya memerlukan data. Jadi IoT tu diperlukan dalam kes yang macam inilah. Jadi banyaklah aplikasi yang telah kita lihat dalam Malaysia ni. Kita lihat banyak tapi lebih tertumpu pada macam smart meter untuk air dan elektrik. Kita tengok logistik, kita letak sensor nak track logistik. Kita tengok dalam sektor perkilangan, sektor agriculture, pertanian pun dah mula menggunakan teknologi IoT. Macam fertigasi, tengok Chile fertigasi kan untuk membangunkan lebih smart precision agriculture. Tapi lebih kepada macam smart city, dia lebih kepada cuaca dan alam sekitar kita nak pantau menggunakan teknologi IoT. Ya. Baik doktor, kalau kita tengok sekarang ni banyak syarikat startup yang sekarang ni giat membangunkan platform dan juga produk IoT. Macam mana pula dengan favorite Sdn Bhd yang doktor tubuhkan ni? Apa sebenarnya misi dan visi favorite? Agak interesting juga sebab sejarah kita nak membangunkan IoT ni lah. Jadi kalau masa 2015 pada awal 2015 sibuk orang memperkatakan IoT di seluruh dunia dan mereka menjangkakan 50% dalam 5 tahun akan datang, maknanya daripada 2015 hingga 2020 50% syarikat IoT datang daripada startup. Mengapa datang daripada startup? Sebab mereka lebih agile, mereka lebih cepat membangunkan, lebih inovasi, dia lebih cepat dibandingkan dengan syarikat-syarikat gergasi lah
Syarikat yang agak besar ni agak lambat sebab banyak proses lah untuk mereka membuat satu produk baru, untuk memperkenalkan produk. Jadi proses birokrasinya dalam syarikat yang besar agak lambat. Jadi syarikat yang lebih kecil ni lebih mudah memperkenalkan inovasi yang terbaru. Jadi pada 2017 Fabric ditubuhkan. Asalnya dia lebih kurang macam ini. Dia asalnya kita hendak membantu orang-orang tua yang berada di rumah tanpa dipantau. Sekiranya mereka memerlukan bantuan, sekiranya mereka jatuh ke sakit dan sebagainya, macam mana kita nak pantau mereka? Sebab anak-anak mereka ni agak sibuk kan, mereka duduk bekerja dan sebagainya. Tapi katakan sekarang kita lihat ramai orang-orang tua duduk di rumah ni dah pencen, dia duduk sama suami isteri dan sebagainya. Bapak kita duduk jauh. Jadi macam mana kita nak pantau? Jadi kita bangunkan satu aplikasi yang dipanggil Rakib. Rakib ni menggunakan wearable device lah. Seperti jam, dia boleh pantau kesihatan mak bapak kita dan kita boleh tahu bila dia keluar rumah tu dia ada GPS. Dia keluar rumah, kita tahu bila dia keluar rumah. Bila dia balik, kita tahu dia dah balik. Jadi kita rasa agak selamat. Setakat daripada itu kita selamat. Lepas itu dia ada tengok dia punya heart rate, dia punya blood pressure dan sebagainya. Jadi kita boleh pantau daripada jarak jauh. Jadi kalau dia ada emergency, dia boleh tekan satu button. Jadi anak-anak boleh dapat notifikasi tu. Jadi selepas tu kita rasakan kita boleh kembangkan lagi aplikasi pemantauan ini daripada setakat orang-orang tua ni kita buat kepada orang yang pergi haji, pergi umrah dan sebagainya. Jadi orang yang pergi haji ni kita tahulah bila haji ni terlampau ramai, bila orang tu keluar dan sana sini, kita kadang-kadang sesat. Dia tak tahu balik ke rumah ataupun dia hilang dan sebagainya. Jadi mutawif dia boleh kesan dia di mana. Ya, mungkin sebabkan kesan pandemik ini keadaan dah berubah, haji dah tak boleh pergi, jadi market tu agak shrink lah sikit. Jadi sekarang apa yang kami lakukan ialah sebabkan kami masa membangunkan aplikasi Rakib, kami juga membangunkan platform kami IoT itu sendiri. Jadi kami rasakan kami boleh tawarkan platform ini, dipanggil IoT platform ini, untuk kegunaan lebih ramai orang, untuk create an ecosystem. Jadi kalau Azaria kalau lihat IoT ni ada 4 komponen dia ada 4 komponen. Dia ada panggil layer yang pertama tu dipanggil sensor lah, device tu. Device ni sensor-sensor yang kita pakai tu. Jadi sensor ni akan mengeluarkan data, dia akan disambungkan kepada internet. Jadi layer kedua tu connectivity. Rangkaian apa yang dia nak gunakan? Rangkaian 2G, 3G, yang LoRa, NB-IoT yang saya masukkan tadi. Selepas dia menggunakan connectivity itu, dia nak hantar kepada platform mana? Di awan, cloud. Jadi cloud tu dia ada satu platform dipanggil IoT platform. Di sinilah Fabric buat platform tu. Jadi data-data yang hantar ni semua akan sampai kepada platform, dia aggregate kepada platform ni, dan selepas dia collect data ni dan dia jaga semua peranti-peranti di bawah ni, bagaimana kita nak menilai ataupun nak tengok insights of the data. Jadi kita ada open API, kita bagikan kepada application developer yang akan create application, yang ambil data-data tu dikeluarkan. Itu layer keempat. Layer keempat ni aplikasi. So dia akan createkan application dia lah untuk tengok dalam bentuk dashboard lah, dia tengok dalam bentuk analitik lah. Banyak dia boleh tengok macam-macam bentuk lah, graf dan sebagainya, dan dia buat aplikasi macam smart tracking yang saya cakap tadi itulah, yang boleh kesan kereta, kesan pekerja, dan dia boleh tengok electric bill dan sebagainya, tengok cuaca. Itu aplikasi-aplikasi yang dia boleh bangunkan. Jadi dari situ kami rasakan bukan hanya kami saja yang boleh buat, kita tawarkan kepada orang luar. Jadi bila kita tawarkan orang luar, dia hanya boleh subscribe kepada platform lah. Jadi bila dia subscribe kepada platform, dia akan jadi application developer, dia akan create application dia sendiri. Jadi alhamdulillah lah, setakat ini lebih pada 4,700 application developer yang dah gunakan platform ini daripada 111 buah negara pada seluruh dunia. Jadi 80%-nya Malaysia lah, daripada Malaysia. Dan mereka yang sendiri membangunkan aplikasi-aplikasi tersebut. Tapi kami juga boleh membantu dalam kes ini macam B2B lah. Kami boleh bantu mana-mana syarikat yang nak bangun aplikasi ni, kami buat sebagai project direct pada mereka lah. Jadi inilah title dia lebih kurang, Fabric to IoTize every business. Itu visi kami. Kalau boleh semua bisnes ni kita IoTizekan dia.
Baik. Baik, Dr. Mazlan, selain daripada itu, doktor juga seorang yang sering memberi talk ataupun ceramah berkenaan dengan IoT dan juga teknologi, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di peringkat antarabangsa. Jadi doktor boleh tak kongsikan macam mana agaknya tahap penerimaan ataupun kesedaran pengguna di Malaysia tentang IoT ni? Adakah kesedaran dia berada di tahap yang baik? Okey, agak menarik soalan ini sebab saya bagi satu analogi yang mudah lah. Kalau kita nak tahu mana-manalah teknologi yang dah sedia untuk dipakai oleh orang ramai, kita macam Azaria katalah Azaria pergi ke pameran-pameran kan. Selalu kalau kita ada exhibition hall, dia ada satu persidangan, dia ada exhibition hall. Kalau dalam exhibition hall tu, pameran tu ramai orang akan menunjukkanlah vendor-vendor ni akan tunjuk produk mereka. Ya, mereka dah bersedia untuk menjualnya dan pengguna sepatutnya datang ke situ untuk membeli barang dan menilai mana barang yang sepatutnya akan digunakan pakai. Kalau kita tengok di Malaysia, pada awalnya lah, kalau kita tengok awal-awal IoT, ketika itu mungkin ramai tak pergi ke situ sebenarnya. Dia akan pergi kepada persidangan. Dia akan dengar lebih kepada talk. Jadi kalau kita lihat, kalau ramai di dalam bilik-bilik persidangan, bilik-bilik seminar, mendengar talk, maknanya masih awareness ni setakat awareness dulu. Untuk memahami apakah konsep dia, kelebihan dia dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok ada negara jiran lah, kalau kita pergi negara jiran kita, pamerannya, dia punya exhibition hall dia penuh dengan orang. Bermakna mereka sudah bersedia untuk menggunakan apa-apa teknologi yang telah ditawarkan oleh vendor-vendor itu. Jadi itu tunjuk antara kita punya kesedaran, kita awareness dia dan tahap bila kita nak pakai. Jadi Malaysia begitu juga samalah. Jadi pada awalnya kita lihat memang ramai yang tak pergi kepada pameran. Jadi ramailah kita tertunggu-tunggulah macam kita startup, kita buat pameran. Ramai bila lah orang nak lintas kita nyebur kan. Itu macam kita rasa itu menunjukkan orang masih belum lagi minat nak membeli ataupun menilai pameran tersebut. Itu salah satu cara untuk kita lihat tahap di mana kita. Lagi satu tahap kita nak tengok di mana kita di Malaysia ini, kita lihat bila industry forward dilancarkan, kita ada panggil industry forward readiness assessment. Dia akan menilai SME kita ni di manakah mereka, adakah mereka sudah bersedia untuk ke tahap IR 4.0. Maknanya jadi kita akan buatkan mereka readiness assessment lah, kita akan menilai dia, syarikat dia di tahap mana, adakah mereka sudah digitalkan dia punya proses dia, adakah semua ada internet di kilang mereka dan sebagainya. Jadi bila dia dah buat, Malaysia buat, kita lihat yang saya dapat laporan mengatakan kita masih dalam IR 2.5, 2.7. Jadi kita belum sampai IR 3.0. IR 3.0 ni penggunaan internet sudah meluas. Itu dia syarat. Jadi bila dah internet dah meluas, penggunaan komputer dah meluas, kita sepatutnya dah ready kepada IR 4.0. Jadi itu cara kita nak menilai lah kita punya tahap kesedaran kita. Tapi alhamdulillah lah, sebab kita banyak program dah sekarang, kesedaran itu lebih cepat apabila berlaku pandemik. Ya, bila berlaku pandemik ni, kita kata teknologi ini amat diperlukan untuk membantu kita punya syarikat. Tanpa kita transformasikan kita punya bisnes dalam bentuk digital, kita akan terlewat. Itulah yang menyebabkan ramai yang terkejar-kejar sekarang untuk mentransformasikan syarikat mereka lah. Mungkin doktor ada cadangan macam mana kita nak menambah baik kesedaran orang di Malaysia ni ataupun penerimaan berhubung dengan penggunaan IoT di Malaysia? Okey, kalau kita nak tengok kita punya kita banyak challenge lah. Kita ada cabaran, antara cabaran yang kita lihat pertama ialah untuk menukarkan minda kita, kesedaran minda kita. Jadi dia datangnya selalunya daripada kesemualah peringkat di dalam syarikat tersebut. Tapi kita lihat syarikat ni kebanyakan yang masuk, yang generasi muda ni memang sudah dalam bentuk digital. Dia dipanggil digital native. Semua hidup dengan internet. Mobile phone pun dekat tangan dia. Jadi pada dia teknologi tu memang itulah hidup dia lah.
Tapi kalau kita tengok C-level tu yang dah tua-tua tu mungkin dia lambat sikit. Jadi kadang-kadang teknologi ni agak kurang faham dia punya kesanan dia penggunaan dia. Jadi kita kena tukar mindset mereka dulu. Jadi bila kita dapat kepercayaan daripada C-level tu, mungkin lebih mudah untuk memberi menukarkan atau membuat projek. Jadi nak buat projek IoT ni dia agak mudah. Dia kena kita kata think big but you can start small. Maksudnya kita fokus kepada sesuatu projek tu dengan rangka model yang lebih kecil supaya kita dapat memberi kepercayaan kepada C-level bahawa ada impact yang besar. Bila dia mendapat kepercayaan tu baru kita membesarkan kita punya sistem kepada integrasi kepada sistem lama dan sistem baru, dan kita akan buat analisis dengan data yang lebih banyak dan sebagainya. Jadi kadang-kadang juga talent tu amat penting sebab teknologi baru bila masuk dia kena belajar barulah. Jadi kita kena lupakan yang lama dan kita terpaksa mempelajari teknologi-teknologi baru. Yang IoT ni ramai juga yang tak tahu banyak IoT komponen dalam tu. Jadi dia kena faham lah. Jadi dan persoalannya kadang-kadang ada juga yang syarikat-syarikat dia nak buat dalaman. Dan bila nak buat dalaman dia punya talent tu dia kena modal insan dia kena naikkan taraf dia punya kepakaran. Kalau tak dia boleh minta bantuan daripada luar lah. Dan kalau kita lihat di Malaysia sendiri mungkin ekosistem tu mungkin kurang mantap sikit sebab kita masih lagi bergantung kepada beberapa syarikat yang di luar sana, kan? Jadi perkakasan platform dan perisian tu masih lagi macam IoT ni dia banyak macam komponen yang saya cakap tadi itulah. Dia bukan satu solution dia bukan pick off the shelf from the shelf. Dia ada sensor, dia ada connectivity, dia ada platform, dia ada aplikasi. Jadi bila kita sambungkan ke semuanya, syarikat-syarikat yang ada mempunyai kepakaran bolehlah membangunkan bersama-sama untuk dalam satu penyelesaian lah. Jadi itu yang kita lihat. Baik. Tadi doktor ada sebutkan tentang smart city ataupun bandar pintar dan kita tahu IoT ni antara elemen penggerak ke arah bandar pintar ni. Jadi dengan pelaksanaan IoT yang sudah dibuat di Malaysia ni, pada pandangan doktor lah, adakah masih mustahil untuk Malaysia menjadi sebuah negara ataupun bandar pintar satu hari nanti? Inisiatif bandar pintar ni telah lama dijalankan di Malaysia, terutamanya di Melaka kan. Kita selalu katakan Melaka smart green city, smart city dan sebagainya. Jadi kita lihat ini smart city ni dia ada beberapa jenis kategori of smart city lah. Tak semua apa yang kita bayangkan di luar negara boleh kita ambil modelnya dan kita melaksanakan di Malaysia. Itu sebab macam di India dia ada panggil 100 smart cities. Kenapa? Setiap bandar dalam India tu mempunyai masalah yang berlainan. Jadi definisi smart city dia berbeza bergantung kepada pain point dia. Jadi serupa juga di Malaysia. Kalau kita di Kuala Lumpur dan kita di Melaka, kita di Johor, di Ipoh, di Kuching, di Kota Kinabalu, masalah pain point dia berbeza di antara smart city. Mungkin ada yang lebih kepada kesesakan lalu lintas. Ada yang lebih kepada carbon, dekat nak menghijaukan bandar mereka. Ada yang lebih nak lebih fancy, dia nak buat benda-benda yang lebih canggih lah, lebih untuk melestarikan penduduk dan sebagainya untuk memudahkan perjalanan dan kehidupan penduduk tersebut. Jadi agak kompleks sikit dia punya pembinaan dia. Tapi teknologi sebagai teknologi, sebenarnya teknologi semua sudah ada, ya. Yang agak menjadi penghalang bukan setakat teknologi saja, tapi kita lihat dia lebih kepada mekanisme dia. Mungkin teknologi itu kalau kata saya lah, salah satu paling basic prasarana tu penting. Maknanya network, liputan, rangkaian tu mesti ada. Kalau tak ada internet tu jangan kata smart city. Jadi internet tu mesti ada. Jadi kalau nak bangunkan smart city, dia ada smart city element. Bila kita bangunkan daripada bandar yang baru tu, dipanggil greenfield area, infrastructure cost tu, jalan raya, bangunan tu semua dah makan 80% daripada cost tu.
Jadi 20% tu baru setengah elemen tu masuk. Kemudianlah dalam peringkat yang tertentu. Tapi kalau dalam kes brownfield lah city, bandar-bandar yang dah tersedia ada di Kuala Lumpur, kompleksitinya ialah terlampau orang dah duduk dalam tu. Macam mana kita nak mengubah infrastruktur yang dah legacy sistem dalam tu. Barang-barang elektrik, elektronik, telekomunikasi, prasarana yang lama yang tak boleh hantar data, terpaksa hantar data. Jadi kita kena ada peringkat-peringkatnya lah yang sepatut kita jalankan lah. Jadi di Malaysia ni banyak inisiatif yang telah dijalankan. Jadi kita lihat bandar macam dekat Putrajaya, kita dekat Cyberjaya dan sebagainya, Cyberview, mereka menggunakan tempat itu untuk buat pilot trial. Jadi untuk memudahkan kita untuk test lah kita punya teknologi kita. Saya sendiri terlibat dalam macam di Bandar Pintar ni, dipanggil My ICSC. Kita ada satu portal di mana portal ini merangkumi semua maklumat yang ada mengenai smart city di Malaysia. Jadi orang pergi kepada My ICSC tu dia boleh tengok apakah resources yang ada, apakah projek yang telah dilakukan, apakah aktiviti yang telah dijalankan, dia boleh dapat nampak di situ. Jadi kita kalau nak buat IoT ni, dia tak ada boleh syarikat kecil macam startup macam saya nak bagi proposal. Sebab kita rasa terlalu kecil. Smart city ni besar. Jadi kita terpaksa bekerjasama dengan syarikat-syarikat lain. Jadi kita buat alliance kita dengan syarikat-syarikat lain, kita bagi proposal yang lebih baik. Jadi pada saya, insya-Allah kita lihat daripada tahun lepas, sudah makin kerap lagi smart city ini telah dijalankan, inisiatif banyak. Insya-Allah kita rasa boleh dilaksanakan di Malaysia. Baik, akhir sekali Doktor, mungkin boleh kongsikan apa agaknya harapan Doktor kepada pengguna dan juga pemain industri di Malaysia ni supaya negara kita Malaysia boleh menjadi hub serantau utama untuk pembangunan IoT. Hub, kalau kita panggil hub ni, hub sebagai hub pengguna atau hub pengeluar kan. Okay. Pada saya kalau nak jadi hub tu biarlah jadi hub pengeluar daripada hub pengguna. Kita kalau pengguna aja semua produk masuk ke negara kita dan kita jadi pengguna. Saya lebih suka kalau kita menjadi sebagai negara pengeluar. Kita keluarkan teknologi dan produk kita sendiri. Jadi apa caranya ialah pertama kita kena tengok bahawa ekosistem kita kena mantap dalam segi supply chain tu, kita tak bergantung kepada luar negara. Kita lihat apabila berlaku pandemik, bila supply chain tu kita memerlukan barang elektronik daripada luar dan kita tersangkut, kita tak boleh buat produk tersebut. Kita masih bergantung pada mereka. Jadi ini menyebabkan kita punya pembangunan projek kita agak lewat delivery. Saya lihat ada satu dokumentari daripada negara China. Dia nak buat robot. Syarikat tu kecil dia dalam shopping mall dia. Tapi dia boleh buat robot dalam seminggu sebab semua barang elektronik, design, semua ada dalam shopping mall tu sendiri. Jadi tak payah pergi keluar pun. Begitulah kita, kalau kita hendak membuat sistem jadi negara pengeluar, kita kena ada satu ekosistem yang mantap. Dan kalau kita nak buat ekosistem yang mantap pun, kita memerlukan bahawa syarikat-syarikat yang di Patan terpaksa dibantulah. Kita kena bagi peluang kepada mereka. Kita kena beli daripada produk kepada mereka, beri kepercayaan kepada mereka untuk mereka membuktikan bahawa produk mereka sama taraf macam produk luar pada negara luar. Jadi bila kita bantu mereka, hasilnya dia akan masuk kembali kepada R&D dan kita akan memperbaiki lagi inovasi kita. Jadi itu adalah salah satu cara. Dan akhir sekali saya rasakan kerjasama erat antara kita dengan universiti itu perlu ada. Mungkin syarikat dia tak mampu buat R&D, dia minta tolong daripada universiti, dia bagi roadmap produk daripada universiti akan bantu mereka dalam membuat inovasi yang terbaru. Jadi saya punya harapan ialah supaya Malaysia ni menjadi negara pengeluar. Baik, antara info menarik yang dikongsikan oleh Doktor bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Dr. Mazlan kerana sudi meluangkan masa untuk memberikan pandangan.